Malaysia terkenal dengan pelbagai makanan yang unik dari kaum Melayu, Cina, India dan banyak lagi. Ada kalanya, makanan tradisional ini diterapkan dalam adat istiadat di mana makanan ini akan dihidangkan hanya pada musim perayaan atau majlis tertentu sahaja. Baba dan Nyonya atau peranakan Cina adalah segolongan keturunan kaum yang unik yang kedudukannya di dalam kalangan kaum Cina. Kaum ini boleh dinamakan sebagai peranakan yang terdapat di semenanjung tanah Melayu, terutamanya di negeri-negeri Selat, khususnya di negeri Melaka, Pulau Pinang dan Republik Singapura. Kaum ini sebenarnya telah menetap di Malaysia sejak kurun ke-15. Berbagai tradisi yang telah mereka warisi, salah satunya adalah dari segi pemakanan. Antara makanan-makanan bagi kaum Baba dan Nyonya ialah nasi kunyit. Nasi kunyit merupakan beras pulut yang dimasak dengan santan dan kunyit yang dikenali sebagai nasi kuning. Hidangan nasi ini merupakan hidangan tradisional dan memainkan peranan penting dalam budaya peranakan Melayu dan Cina di Malaysia. Nasi kunyit ini dihidangkan bersama kari ayam, malah juga enak dimakan bersama rendang. Ia turut dihidangkan bersama telur rebus berwarna merah semasa perayaan bulan pertama untuk bayi. Bayi yang berusia sebulan akan diperkenalkan secara rasmi kepada kaum keluarga dan saudara mara semasa sambutan ini. Ia juga menandakan berakhirnya tempoh pantang kurungan bagi ibu baru. Warna kuning nasi ini membawa maksud kekayaan serta royalti yang baik. Makanan yang seterusnya ialah laksa. Laksa adalah merupakan hidangan berkuah pedas yang popular di kalangan masyarakat peranakan di Asia Tenggara. Ia diperbuat daripada mi gandum tebal atau bihun yang dimakan bersama ayam, udang atau ikan serta disajikan bersama kuah pedas berasaskan kari. Masyarakat peranakan di Melaka adalah keturunan puteri Cina yang bernikah dengan Sultan Melaka pada abad ke-15. Mereka mempunyai tradisi dan resepi mereka sendiri yang merupakan perpaduan kedua budaya ini, iaitu Melayu dan Cina. Oleh itu, hidangan laksa nyonya ini dipengaruhi oleh gabungan dua budaya, maka terhasillah hidangan ini. Dan akhir sekali adalah ayam buah keluak. Ayam buah keluak merupakan hidangan penting bagi masyarakat peranakan. Ia menjadi ikon dan sinonim terhadap budaya yang terpahat di hati mereka. Dahulunya, bagi majlis-majlis kerajaan, hidangan ayam buah keluak ini akan diletakkan di atas meja panjang yang dipanggil tok panjang. Namun, situasi tersebut sudah agak dilupakan. Ia sebenarnya merupakan sejenis kari baba dan nyonya yang dimasak bersama buah keluak. Buah ini juga turut dikenali dengan nama buah kepayang. Diperolehi daripada pokok kepayang. Hidangan ini mungkin nampak sama seperti hidangan lain, namun penggunaan buah keluak bagi hidangan ini telah memberi rasa yang berbeza. Walau bagaimanapun, hidangan ini mungkin sukar untuk diperolehi pada masa ini kerana kesukaran untuk mendapatkan buah keluak. Proses untuk mendapatkan biji buah keluak ini yang agak sukar serta remeh menyebabkan hidangan ini semakin kurang mendapat sambutan. Kaum Melayu dipercayai berasal daripada golongan Austronesia di Yunan. Kaum ini terbahagi kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama dikenali sebagai Melayu Proto pada zaman Batu Baru. Kumpulan kedua dikenali sebagai Melayu Diuto pada zaman Logam. Nasi lemak merupakan makanan tradisional Melayu yang berasal dari semenanjung Malaysia sejak zaman dahulu. Sehingga zaman terkini, nasi lemak telah menjadi makanan yang sangat popular dan dijadikan makanan ruji harian tanpa mengira pagi, petang ataupun malam. Nama nasi lemak mendapat gelaran daripada cara penggunaan santan untuk memasak nasi. Santan khususnya merupakan bahan masakan yang sering digunakan oleh masyarakat Melayu tradisional. Oleh itu, sejarah nasi lemak dikaitkan dengan penggunaan santan dalam nasi yang membuatkan rasa nasi itu berlemak. Memang semestinya makanan yang susah untuk ditolak jika dipelawa, lebih-lebih lagi di pagi Aidilfitri. Bentuknya yang silinder dan teksturnya yang melekit seakan-akan pulut, tetapi ia berwarna putih berbanding pulut yang berwarna kuning. Lemang merupakan makanan tradisi yang dimasak ketika kenduri dan festival seperti Hari Gawai dan tidak lupa juga perayaan sebagai contoh. Perayaan yang tidak asing lagi bagi umat Islam, perayaan Aidilfitri dan juga Aidiladha. Jika tiada lemang di pagi Aidilfitri, ia diibaratkan sebagai memakan nasi tanpa lauk pauk.
Lemang lebih dianggap sebagai makanan yang melambangkan kemeriahan dan hubungan silaturahim antara sesama manusia. Ini kerana lemang bukanlah makanan biasa yang mudah untuk dimasak. Ia memerlukan teknik dan cara yang tepat. Makanan tradisional bagi kaum Cina yang lain ialah kuih bulan. Kuih bulan biasanya boleh didapati menjelang musim perayaan pertengahan musim luruh ataupun Tahun Baru Cina. Ia mempunyai rasa yang manis serta boleh dimakan begitu sahaja. Kuih bulan dianggap sebagai satu makanan istimewa pada peristiwa itu. Ianya ditawarkan kepada rakan-rakan atau ahli keluarga yang meraihkan pesta tersebut. Kuih bulan biasanya pastri berbentuk bulat atau segi empat tepat, berukuran lebih kurang 10 cm dalam diameter dan 4 hingga 5 cm tebal. Inti tebal selalunya dibuat daripada isi biji teratai dikelilingi oleh satu kerak agak nipis dan boleh mengandungi kuning telur daripada telur itik masin. Kuih bulan adalah kaya, berat dan tebal berbanding dengan kebanyakan kek barat dan pastri. Mereka biasanya dimakan dalam bahagian kecil, diiringi dengan teh. Banyak jenis inti yang boleh dijumpai di kuih bulan tradisional mengikut budaya tempatan. Antara inti-intinya ialah pes biji teratai, pes kacang manis, pes lima isi rong dan pes keladi. Akhir sekali, makanan tradisional bagi kaum Cina yang ingin saya bahaskan ialah bakcang. Bakcang adalah sejenis makanan tradisional Cina yang dibungkus dengan daun yang khas. Antara bahan yang digunakan untuk membuat bakcang adalah beras pulut dan kacang merah sebagai inti dalam beras pulut tersebut. Bakcang ini sangat terkenal dimakan oleh kaum Cina semasa perayaan Duan Yu. Kuih bakcang di China Selatan dan Asia Tenggara biasanya dibuat berintikan daging babi, cendawan shiitek, kuning telur masin, seledri dan halia. Ada resepi kuih bakcang yang ditukarkan jenis daging intinya dengan pilihan lebih halal dalam kalangan penganut Islam masyarakat tersebut. Asal-usul Sabah dipercayai berasal daripada sejenis tanaman, iaitu pisang yang dikenali sebagai pisang Sabah, iaitu buah pisang yang dipanggil saing Sabah atau sapah oleh masyarakat tempatan yang sangat popular. Pisang ini banyak ditanam di sepanjang pantai barat Sabah sebagai sumber makanan. Sabah mempunyai 32 kaum seperti Kadazan Dusun, Murut, Bajau dan juga Rungus. Di Sarawak terdapat 28 etnik. Dengan etnik terbesar ialah Iban sebanyak 30%, diikuti dengan Cina 24%, Melayu 23%. Kadazan Dusun adalah kumpulan etnik yang terbesar di Sabah, yang membentuk hampir 30% daripada keseluruhan jumlah penduduk. Selain itu, Sabah dan Sarawak mempunyai banyak makanan tradisional. Yang pertama adalah laksa Sarawak. Ia merupakan sebuah juadah yang berasal dari negeri Sarawak, Malaysia. Bahan utamanya adalah sambal laksa yang diperbuat daripada pelbagai ramuan. Laksa Sarawak tidak berada dalam kategori yang sama dengan laksa lain yang ada di Malaysia kerana laksa Sarawak menggunakan air rebusan udang dan ayam. Laksa Sarawak seakan-akan sama dengan jenis laksa yang lain. Laksa Sarawak dicirikan dengan rasa halus dan lembut. Terdiri daripada perasa ayam atau udang beras yang digabungkan dengan pes laksa yang tebal yang mengandungi lebih dari 20 bahan yang berbeza. Manakala kuahnya disertai dengan telur dadah yang dipotong halus, udang yang dimasak dan ayam yang dicincang. Sambal pedas dan limau secara tradisionalnya dihidangkan di sisi. Yang kedua adalah latok. Latok adalah rumpai laut, makanan tradisional suku kaum Bajau Laut yang mendiami pesisiran laut di daerah sempurna Sabah. Rumpai laut ini dipercayai mempunyai khasiat tersendiri dan bermanfaat kepada penggemarnya. Latok atau anggur laut ialah sejenis rumpai laut yang mempunyai bentuk seperti gugusan biji anggur.
Lato adalah makanan tradisional bagi suku kaum bajau laut di Sabah. Lato ini biasanya dimakan bersama-sama nasi dan ikan hiu panggang. Lato ini juga boleh dimakan mentah dengan campuran limau kasturi, cili padi dan kicap. Masyarakat tempatan percaya bahawa lato ini mempunyai khasiat untuk merawat kanser, memelihara kesihatan darah awet muda, memelihara kesihatan tulang otak dan juga fungsi saraf. Masakan India yang dibawa oleh etnik India di Malaysia ini telah sebati dengan jiwa dan raga rakyat Malaysia. Biarpun makanan kaum India dibuat daripada rempah ratus yang berbeza, namun ia memiliki keenakan yang tersendiri. Daun kari, minyak sapi, serbuk kari, pelbagai rempah, herba serta sayuran antara bahan yang sering digunakan dalam masakan India, terutamanya bagi pengamal vegetarian. Kepercayaan agama serta budaya India telah memberi pengaruh dalam sesuatu masakan. Bagi kaum India yang berada di Malaysia, ada juga yang sudah melupakan hidangan asli mereka. Biarpun anak muda semakin melupakannya, namun bagi mengekalkan tradisi, makanan tradisional harus dipertahankan. Pertama sekali, nasi daun pisang. Nasi daun pisang antara makanan tradisi yang masih kekal sehingga hari ini. Masyarakat India sering menggunakan daun pisang sebagai alas makanan pengganti makanan. Ia juga dipercayai boleh membantu sistem penghadaman seseorang. Nasi daun pisang juga ini akan dihidangkan bersama pelbagai jenis sayuran, kari ikan maupun kari kambing, jeruk dan juga papadum. Hidangan ini biasa diletakkan dengan kuah kari sahaja, tanpa daging kerana nasi daun pisang ini merupakan makanan vegetarian bagi masyarakat India. Biasanya untuk menikmati hidangan ini adalah dengan menggunakan tangan bagi mengekalkan tradisi masyarakat ini. Kesimpulannya, industri makanan tradisional sememangnya mendatangkan manfaat kepada kita. Hal ini dikatakan demikian kerana industri tersebut merupakan aset negara untuk generasi akan datang. Namun demikian, masih terdapat segelintir anggota masyarakat yang memandang remeh akan kepentingan makanan tradisional dalam kehidupan. Walau bagaimanapun, tiada penyakit yang tiada penawarnya. Justeru, langkah-langkah yang konkret, sistematik dan pragmatik perlu dijalankan secara berterusan agar situasi ini boleh diubah kepada yang lebih positif. Oleh itu, rakyat Malaysia perlu berasa bangga dan berusaha untuk mempopularkan makanan tradisional negara di mata dunia agar makanan tradisional belah segar, bak kata peribahasa, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Lagu bawa dengan groove bila aku nak lalu